Gula apa yang baik untuk kanser? Susah saya nak jawab soalan ni. Apa yang saya boleh cakap, okay, gula ni dia ada dua bentuk utama. Pertama kita panggil gula kompleks, satu lagi gula ringkas. Okay, gula kompleks ni macam yang saya sebut sebelum ni, ataupun gula ni pun sebenarnya dalam bahasa saintifik, bukan saintifik, bahasa perubatan dia karbohidrat. So karbohidrat ni kalau bahasa layman dia gula lah. Okay, gula kompleks, gula ringkas. Okay, gula kompleks ni dia ada dalam bentuk macam bubur, nasi, roti, mi, mihun, biskut. Apa yang membezakan gula kompleks ni dengan gula ringkas ialah bila kita makan nasi, kita makan biskut, kita makan roti, okay, makanan tu kita perlu kunyah dulu. Okay, dah halus, masuk dalam perut, dekat perut baru dia dihadamkan dan dengan menggunakan enzim yang dirembeskan oleh badan kita, yang mana makanan tu akan dipecahkan dalam bentuk yang paling ringkas dan baru diserap masuk ke dalam darah. Okay, dan darah akan bawa ke seluruh bahagian tubuh untuk digunakan, okay, untuk badan kita gunakan sebagai tenaga lah. Okay, gula ringkas ni biasanya dalam bentuk buah-buahan, susu dan hasil tenusu. Satu lagi dalam bentuk gula lah, macam gula putih, gula perang. Yang penting ciri dia yang paling berbeza adalah dengan gula kompleks ni adalah dia rasa manis. So bila benda tu ada manis, maksudnya dia ada gula ringkas. Okay, yang mana gula ringkas ni badan kita tak perlu susah-susah nak cernakan dia. Dekat satu bahagian dia dah boleh, orang kata bila enzim tu kenakan kat dia, dia terus boleh serap masuk dalam darah. Contoh paling senang kita nak bagi ni, contoh kalau kata kita tengah berlari, kita lepas bersenam kan, kita penat, kita dah menggunakan tenaga yang banyak. Cara kita nak replace tenaga yang hilang dengan cepat adalah dengan makan benda-benda yang manis lah, ataupun minum minuman yang manis. Sebenarnya dia tak ada gula yang baik atau gula yang tak baik untuk kanser. Sebab dua-dua jenis gula ni sebenarnya diperlukan oleh pesakit kanser berdasarkan kepada keadaan tertentu. Okay, walaupun dia ada kencing manis. Okay, contoh paling senang saya nak bagi tahu, katalah pesakit kanser tu, ni yang biasa berlaku lah, yang biasa saya lihat pada satu tempoh rawatan dia, tak kisahlah kadang-kadang dia buat radioterapi ke kemoterapi ke, ada satu tempoh, ada satu keadaan bila tertiba pada at that time dia mengalami masalah hilang selera makan. Langsung nampak nasi nak muntah. Nampak makanan yang favourite dia sendiri, dia suka pun dia tak dapat ambil, setakat ambil sesudu, 2 sudu. Okay, tapi dia tengah buat treatment ni. Okay, end up bila berlaku begitu, dia lose weight, hilang berat badan. Okay, badan dia jadi makin lemah. Okay, tak kuat. Dan dia rasa macam, yelah, kalau dah orang kata macam kita demam lah, rasa tak sihat kan. Jadi orang kata banyak aktiviti kita terhad. Okay, so for this kind of condition, usually dietitian akan sarankan untuk ambil gula. Okay, ambil gula tu dalam bentuk apa tahu? Macam kek, coklat, jus, puding, yogurt, kuih-kuih manis. Sebab this type of food, okay, dia dengan kuantiti yang sikit, kalori yang diberi ataupun jumlah kalori yang diberi kepada seorang individu yang makan satu keping kuih tu contohnya, mampu memberi hampir separuh daripada sepinggan nasi yang dimakan bersama dengan lauk. Nak makan, even nak makan karipap pun tak makan. Karipap pun sejenis kuih, cuma dia tak rasa manis lah sebab dia lebih pada macam tepung semua tu kan. Tapi makan sekeping karipap tu serupa macam kita makan satu pinggan nasi dengan lauk, dengan kata sayur-sayur kita semua tu. Dah kalau itu yang hanya mampu dia makan, kita allow sahaja. Instead of kita paksa makan, makan nasi tu sampai habis. Bayangkan orang yang tak selera nak makan ni, sesenduk nasi yang kecil tu pun kita nak suruh dia habis semua pun tak mampu sebenarnya. Sebab kalau dah pandang nasi pun muntah, bau nasi pun dia loya. So macam mana kita nak paksa? Tak boleh. So sebenarnya tak ada gula yang baik untuk kanser ataupun gula yang tidak baik untuk kanser. Tidak. Benda tu actually ada benefit dia pada pesakit kanser. Cuma dia akan jadi masalah kalau kata kita selera makan okey,
berat makan maintain, tapi kita ada macam dalam masa yang sama kita ada mengalami masalah berat badan berlebihan. Waktu tu kalau kata kita nak makan gula dengan banyak tu pun kita tak galakkan. Sebab kalau ikutkan prinsip pemakanan sihat dan seimbang, okey, gula ni kita kena terhadkan. Okey, ingat perkataan dia terhad tau. Terhad maksudnya bukan tak boleh langsung. Boleh. Dan saya faham ada antara pesakit kanser ni sendiri sebenarnya dia tak bila once dia being diagnosed kena kanser, first thing yang dia akan buat adalah dia akan cari maklumat. Okay, cari maklumat di orang kata senang kita cakap pakcik Google lah. Kita Google aja, kita akan type, kita akan segala maklumat akan keluar. Okay, dan antara maklumat yang biasa yang dijumpai adalah gula menyebabkan kanser. Okay, sebenarnya tak ya, itu salah sama sekali. Tidak. Dia bukan bertindak secara direct macam tu. Kalau betul macam tu, satu Malaysia ni ataupun satu dunia ni akan kena kanser tau. Sebab semua orang makan gula kan? Kena fikir macam tu. Tidak. Dia tidak begitu. Dia nak kata boleh menyebabkan kanser pun tidak. Sebenarnya dia meningkatkan risiko kena kanser. Tapi bukanlah bila you makan gula ke donat ke kuih manis tu akan terus sebab esok lusa jadi dah kena kanser. Tidak. Kalau macam tu seluruh dunia ni akan kena kanser. Okey, jangan macam tu. Tidak. Okey, ni saya ulang lagi sekali. Bukan langsung tak boleh makan, terhadkan. Tapi kalau pada keadaan macam yang saya cerita sebentar tadi, langsung tak boleh nak makan. Sebenarnya benda macam ni yang kita minta patient ambil supaya boleh top up kalori yang diperlukan untuk dia dapat tenaga yang mencukupi supaya dia mampu menerima rawatan yang dirancang untuk mereka. Okey? Alright.